Ambil contoh ni tuan-tuan ya, tentang peredaran bumi. Tentang peredaran bumi. Kita semua tahu bumi beredar. Cuma mungkin di kalangan kita tak jelas bagaimana bentuknya peredaran bumi. Okey, hari ini saya jelaskan sedikit bagaimana bentuknya peredaran bumi. Dan kita kaitkan dengan Al-Quran nanti. Bumi beredar dalam 3 bentuk yang berbeza. Setakat yang kita tahu lah sekarang ni, 3 bentuk berbeza. Mungkin akan datang kita nampak lagi peredaran bumi, pergerakan bumi dalam bentuk yang berbeza-beza. Setakat ni yang kita tahu 3. Yang pertama, bumi beredar di atas, bumi berputar di atas paksinya. Ini pergerakan yang pertama. Bumi berputar di atas paksinya, macam kita main gasing. Gasing berputar di atas paksinya. Ya, cuma paksi gasing apabila dah stable dia akan tegak. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang yang main gasing, mana-mana yang pandai main gasing, bila kita balingkan gasing itu saja, peringkat awal gasing itu berputar dalam keadaan paksi dia condong. Unless kalau kita baling macam ni. Tapi kalau kita baling ke tepi, gasing tu pusing dalam keadaan condong dulu. Sampai satu ketika baru dia tegak. Jadi paksi bumi berputar di atas paksinya dalam keadaan condong, kecondongan sebanyak 23.5 darjah. Apa hikmah kecondongan ini tuan-tuan? Condongnya paksi bumi ini menghasilkan perubahan 4 musim yang berbeza. Kita ada musim yang berbeza, ada musim panas, ada musim luruh, ada musim sejuk, ada musim bunga. Cuma kita ni, negara kita berada di kawasan Khatul Istiwa. Jadi kawasan Khatul Istiwa panas sepanjang tahun. Tak ada musim luruh, tak ada musim panas, tak ada musim sejuk. Ada waktu musim luruh hanya beberapa pokok lah, pokok getah, ada waktu luruh. Tapi kalau kita pergi negara yang ada 4 musim, pokok-pokok gondol pada musim luruh. Di negara kita mungkin memang tak nampak lah sangat macam ni. Cuma saya nak gambarkan keadaan paksi yang condong ini menghasilkan musim yang berbeza. Dan kelajuan bumi berputar di atas paksinya dengan kelajuan 1670 km sejam. Laju ke laju tuan-tuan? Laju tak? Laju. Dengan putaran 1670 km sejam ini menghasilkan satu pusingan lengkap sehari semalam 24 jam. Itu pergerakan yang pertama. Pergerakan yang kedua, bumi berputar mengikut orbitnya. Bumi berputar ikut orbitnya mengelilingi matahari. Untuk makluman tuan-tuan, matahari juga bergerak. Dan para saintis telah pun mengesan bagaimana kelajuan matahari bergerak. Yang selari dengan Al-Quran, Allah sebutkan dalam surah Yasin. Tuan-tuan dah hafal dah ayat ni. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar ke tempat yang Allah tentukan. Ini adalah ketentuan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar ikut ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT. Namun peredaran yang kedua, matahari, bumi mengelilingi matahari ini dengan pusingan cukup 1 bulatan menghasilkan perubahan setahun. Di mana pergerakan bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan 102.700 km sejam. Laju tuan-tuan, 102.700 km sejam. 102.700 km sejam. Lebih laju pada kapal terbang yang kita naik. Lebih laju pada kapal terbang yang kita naik.
dan menghasilkan pusingan cukup satu bulatan selama 365 hari. Cukup setahun. Dan pergerakan yang ketiga ialah pergerakan bumi bersama dengan gugusan galaksi kita. Galaksi kita adalah galaksi Milky Way. Di dalam galaksi kita ni terlampau banyak bintang-bintang yang ada. Dr. Abdul Majid Zindani menyatakan andai kata kita boleh mengira di angkasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bintang, kita mampu kira 200 bintang dalam masa 1 minit, kita perlu mengambil masa 2000 tahun untuk mengira bintang-bintang yang ada dalam galaksi kita sahaja. Dan di sana wujud lagi berjuta-juta galaksi yang lain. Galaksi kita ni pun dah terlampau besar tuan-tuan, tak terjangkau minda kita, tak terjangkau otak kita. Di sana wujud lagi berjuta galaksi yang lain. Dan galaksi ini sentiasa berjauhan antara satu sama lain. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, langit ini sentiasa mengembang. InsyaAllah bab ini saya akan bicarakan kemudian. Jadi di antara galaksi dengan galaksi ini saling berjauhan antara satu sama lain. Dan pergerakan dalam gugusan ini bersama dengan pergerakan bumi dan juga matahari. Cuba tuan-tuan perhatikan dalam ayat ini. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibala, dan ketika mana kamu melihat gunung ganang, jibal jamak pada jabal, gunung-gunung, dan dikala mana kamu melihat gunung-gunung, tahsabuha jamidatan, kamu lihat gunung ini statik, tidak bergerak, kamu sangka dia tetap tak bergerak pada tempatnya. Kat sini kalau tuan tengok pandangan luar nampak gunung. Hari ini kita nampak gunung tu kat situ. Esok gunung tu ada lagi tak? Gunung tu ada juga. Semalam pun kat situ juga. Jadi gunung tu seolah-olah tidak bergerak pada pandangan kita. Tapi Allah sebutkan wahiya tamurru marras sahab, sedangkan gunung ini bergerak seperti mana awan juga bergerak. Tuan-tuan, awan bergerak. Hari ini tuan-tuan nampak awan besar macam ni. Petang esok awan tu dah hilang dah pergi tempat lain. Awan tu tidak statik berada kat situ. So bila Allah sebutkan wahiya tamurru marras sahab, gunung ganang ini bergerak seperti mana awan juga bergerak. Berarti gunung-gunung ini bergerak, dan gunung yang berada di atas permukaan bumi, dia tidak tercabut bergerak bersendirian. Tetapi gunung ini bergerak. Maksudnya apa? Gunung ini bergerak dengan pergerakan bumi. Berarti bumi kita juga bergerak. Ayat ini adalah dalil yang direct yang Allah sebutkan bahawa bumi kita bergerak, beredar. Tapi Allah sebutkan Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Ini adalah ciptaan Allah, di mana Allah atqana kulla syai', Allah maha mengetahui, mahir, pakar. Itqan ini maksudnya pakar. Kalau seorang doktor, kata doktor pakar bidang hidung, bab hidung dia tahu. Doktor pakar mata, dia pakar bidang mata. Tapi Allah pakar dalam semua perkara ciptaan ini. Tuan-tuan sekalian, apa kaitan ayat ni dengan bumi ni bergerak? Perkara yang pertama tuan-tuan, bumi ni bergerak dengan kelajuan 102,700 km sejam, terlampau laju. Tuan-tuan rasa kita bergerak tak? Kita tak terasa kita bergerak kan? Tuan-tuan pergi dekat Sunway Lagoon, dekat je ni, Sunway Lagoon. Kalau kita nak naik permainan yang pusing-pusing, kalau kita tak pasang belt kita, dia tengah pusing laju, apa jadi? Tercampak keluar. Mati kita tercampak keluar. Jadi bumi ni berputar di atas paksinya dengan kelajuan 1,670 km sejam, terlampau laju. Kalau tidak ada seat belt kita di bumi ini, kita akan tercampak keluar. Tuan-tuan duduk kat sini, tengah duduk, tiba tercampak keluar. Kenapa? Sebab bumi pusing.
Tapi Allah yang maha pakar, Allah yang maha mengetahui. Allah tahu, Allah jadikan kita untuk mentadbir alam ini. Kalau Allah jadikan bumi berputar, tidak ada mekanisme yang menjaga manusia agar tidak tercampak keluar, nescaya tidak ada manusia yang boleh hidup, semua tercampak keluar. Jadi Allah jadikan seat belt kita supaya tak tercampak keluar, iaitu tarikan graviti. Kita baling benda ni ke atas, dia tetap jatuh sebab tarikan graviti. Tapi kalau kawasan yang tak ada graviti kita balingkan ni, dia terawang-awang, dia tak jatuh. So Allah maha mengetahui apa yang Allah ciptakan. Subhanallah tuan-tuan. Namun tiba satu ketika nanti tarikan graviti ni akan hilang. Ketika mana segala gugusan galaksi ini sedang berjauhan, tiba satu ketika nanti tarikan graviti ini akan makin lama berkurangan, menyebabkan dia mengecut. Dan apabila dia mengecut, tiba satu ketika nanti bumi dan bintang-bintang yang sepatutnya berputar ikut orbit dia, dia akan lari daripada orbitnya. Contoh yang mudah tuan-tuan, saya ambil ni. Ni contoh yang mudah. Okey. Minta maaf saya ambil, bukan nak buat main, just nak contoh ni. Katalah ni bumi kan. Tali ini sebagai contoh yang memegang graviti dia, dan bila dia berputar itu adalah merupakan orbit yang dia lalui. So tali ini, dawai ini, wire ini adalah graviti dia. So putaran itu adalah orbit dia. So benda yang berputar adalah planet-planet yang ada. Namun tiba satu ketika nanti tarikan graviti ni akan mula mengecut, lemah. Dan apabila dia lemah, menyebabkan apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, kita tengok benda ni kalau berputar macam ni. Kemudian bila tengah putar, saya potong wire ni. Apa jadi pada mikrofon ni? Dia tak berputar, dia akan lari tempat lain. Demikian jugalah itu yang akan berlaku pada galaksi kita ini, pada alam maya ini, yang berputar ikut orbit seperti mana yang dipegang oleh tarikan graviti. Apabila dia mula mengecut, menyebabkan segala planet-planet, bintang-bintang yang berputar ini akan lari pada orbit yang sebenar. Apabila dia lari pada orbit yang sebenar, dia akan berlanggaran dengan planet-planet lain. Dan pelanggaran ini akan menghasilkan dentuman dan tenaga yang kuat, menyebabkan ia terbakar. Apakah ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Apabila langit terbelah dua, kamu akan nampak kilauan cahaya merah bagaikan mawar merah, berkilau bagaikan minyak yang panas. Sebab pelanggaran di antara planet-planet. Kemudian apabila pelanggaran ini akan menghasilkan dentuman dan gegaran yang kuat, menyebabkan gegaran-gegaran yang kuat ni, segala planet-planet, bintang-bintang yang berputar ikut wa kullun fil falakin yasbahun, setiap satu ikut peraturan yang telah Allah aturkan, akan terkeluar daripada peraturannya, lalu berlanggaran antara satu sama lain, menyebabkan ia jatuh berguguran. Apakah ini yang Allah sebutkan dalam Quran? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu fujirat. Apabila langit terbelah dua, apabila bintang-bintang berguguran. Inilah uraian yang dilakukan oleh saintis pada Australia, bagaimana berlakunya kebinasaan alam ini. Mereka katakan kebinasaan alam, tapi boleh kita simpulkan apakah ini fenomena berlakunya kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, benda yang sama. Jadi tuan-tuan sekalian, peredaran bumi ikut orbit yang ditentukan oleh Allah SWT. Bumi bergerak, telah pun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diketahui dengan detail oleh para ilmuwan di zaman turunnya Al-Quran. Namun dengan perkembangan ilmu astronomi dan juga apa yang dikaitkan, boleh kita kait dengan Al-Quran, apa yang ditemui oleh para ahli astronomi sejajar, paralel, selari dengan ayat Al-Quran. Siapa yang mengajar Nabi Muhammad semua ini tuan-tuan? Siapa yang mengajar Nabi Muhammad? Mustahil. Batu Dr. Gary Miller menyatakan mustahil Quran ini ditulis oleh Muhammad.
fakta-fakta yang cukup menakjubkan. Sebelum ni saya tunjukkan beberapa fakta-fakta yang cukup menakjubkan yang tak pernah diketahui oleh para saintis sebelum ini, dan telah menyebabkan ramai ilmuwan dunia memeluk agama Islam kerana fakta-fakta ini. Antara yang terbaru saya cerita ini ialah Gary Miller. Demikian juga tuan-tuan, contoh yang lain dalam pertemuan bulan lepas, tuan-tuan ingat lagi saya sebutkan tentang nisbah lautan dengan daratan, ingat lagi tak? Beberapa fakta yang menarik juga tuan-tuan tentang mukjizat Al-Quran sudut matematik. Mukjizat Al-Quran sudut matematik ialah Al-Quran menyebutkan wanita sebanyak 23 kali. Al-Quran menyebutkan lelaki sebanyak 23 kali. 23 campur 23 46 kan? Apa signifikan angka 46 dengan manusia? Apa kaitan angka 46 dengan manusia? Bilangan kromosom. Ya, bilangan kromosom adalah 46. Namun pertemuan di antara benih lelaki dan benih wanita, setiap benih ini membawa 23 kromosom. Benih laki-laki 23 kromosom, benih wanita 23 kromosom. Dan apabila bergabung bercantum menjadi manusia yang sempurna, hasilnya ialah 46 kromosom. Al-Quran menyebutkan lelaki sebanyak 23 kali. Al-Quran menyebutkan wanita 23 kali. Kebetulan pula. Ini bukan kebetulan tuan-tuan. Tidak ada kebetulan apa yang Allah jadikan. Semuanya atas perancangan peraturan Allah SWT. Satu benda yang menarik Okey. Al-Quran menyebutkan tentang hari, tentang bulan sebanyak 12 kali. Al-Quran menyebutkan tentang hari 365 kali. Setahun ada 12 bulan. Setahun ada 365 hari kalau kita ikut solar system. Tapi kalau kita ikut lunar system, setahun hanya 355 hari ataupun 54 hari. Tapi kalau kita ikut solar system, setahun ada 12 bulan, ada 365 hari. Dan Al-Quran menyebutkan bulan sebanyak 12 kali, Al-Quran menyebutkan hari sebanyak 365 kali. Ini bukan tiba-tiba terjadi tuan-tuan. It's being planned by Allah SWT. Dan berapa contoh yang lain. Kita bagi umat Islam wajib solat sebanyak 5 kali satu hari. Al-Quran menyebutkan tentang solat sebanyak 5 kali. Al-Quran menyebutkan tentang zakat dan sedekah sebanyak 32 kali. Dan di antara maksud zakat ialah berkat, bertambah berkat. Al-Quran menyebutkan zakat dan sedekah 32 kali. Al-Quran menyebutkan berkat sebanyak 32 kali. Sejajar sama. Al-Quran menganjurkan kita bersabar apabila berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, ujian. Allah menyebutkan kepayahan, ujian sebanyak 114 kali. Allah memerintahkan kita bersabar sebanyak 114 kali. Al-Quran menyebutkan dunia sebanyak 115 kali. Akhirat pun 115 kali. Al-Quran menyebutkan hidup dan mati sama 145 kali. Al-Quran menyebutkan malaikat dan syaitan 88 kali. Angka-angka ini yang disebutkan Al-Quran bukan terjadi secara tiba-tiba. Dalam fahaman yang kita belajar, qada dan kadar, semuanya adalah ilmu Allah, ketentuan Allah SWT. Bukan kebetulan. Dan banyak lagi tuan-tuan, fakta-fakta saintifik dalam sudut matematik yang ada dalam Al-Quran. Siapa yang mengajar Nabi semua ini tuan-tuan? Bukan datangnya pada Nabi, Nabi manusia yang tak tahu membaca, Nabi manusia yang tak tahu menulis, yang Allah sendiri describe dalam Al-Quran. Ini satu mukjizat yang besar. Kalau Nabi ni seorang yang pakar bahasa, mahir bahasa, orang kata tak pelik lah, Muhammad memang orang pandai bahasa. Tapi Nabi tak tahu menulis, Nabi tak tahu membaca.
Bagaimana boleh membawa Quran dengan fakta-fakta yang cukup hebat seperti ini? It is impossible that the Holy Quran was written by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah conclusion yang diberikan oleh Dr. Gary Miller yang akhirnya menyebabkan beliau memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan kitab sains, Al-Quran bukan kitab matematik, ya. Tapi Al-Quran adalah merupakan kitab panduan, kitab hidayah pada manusia. Cumanya metod Quran mendekati manusia, memberikan hidayah pada manusia menurut jalan yang berbeza-beza. Zaman Nabi Muhammad, ilmu yang hebat ketika itu ilmu sastra. Ramai orang yang faham, orang yang mahir sastra teruja dengan bahasa Al-Quran. Zaman kita ini, zaman yang hebat adalah zaman teknologi, zaman sains, zaman inovasi, zaman kemajuan ilmu. Di antara mukjizat Al-Quran, Al-Quran mencabar kehebatan ilmu-ilmu ini. Sebagai tanda mukjizat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami terus tontonkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia. Hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi dalil dan bukti pada mereka bahawa benar Quran datang pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tak cukupkah segala penemuan ini sebagai dalil dan bukti bahawa Quran datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, moga-moga kita sebagai orang Islam bertuah ada Quran yang ada depan kita, yang Dr. Gary Miller menyatakan bahawa tidak ada satu buku pun di dunia ini yang tidak ada kesalahan langsung melainkan Al-Quran. Kitab panduan kita, kitab pedoman kita. Moga-moga kita dapat jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhiri majlis macam tasbih para Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.